Dalam kuliah yang lepas, saya telah bercakap tentang sihir, di mana menerusi sihir ini kita banyak terlibat dengan kerja-kerja syaitan. Menerusi ilmu dan amalan sihir, kita telah melakukan kerja-kerja yang menyentuhkan Allah dan kerja yang mendatangkan dosa besar, iaitu sihir, dosa nombor 2. Kita tak sedar, padahal kita semayang, kita puasa, kita haji. Dalam masa yang sama, kita mengerjakan dosa. Kita semayang dalam keadaan syirik, kita semayang dalam keadaan fasik. Kerana itulah kita perlu belajar ilmu tasawuf, kerana hanya menerusi ilmu tasawuf perkara-perkara ini didedahkan. Jadi pada malam ni tuan-tuan, marilah kita sama-sama melihat satu lagi kelemahan kita, iaitu nafsu kita. Kerana nafsu adalah rakan kongsi syaitan yang setia. Kalau syaitan sifatnya sentiasa mahu yang Allah larang, tidak mahu yang Allah suruh, maka nafsu juga mempunyai sifat yang sama, sentiasa mahu yang Allah larang, tak mahu yang Allah suruh. Walaupun yang Allah larang itu bahaya, tidak peduli. Walaupun yang Allah suruh itu senang dan banyak faedahnya, nafsu tetap tidak mahu. Jadi kalau kita lihat, nafsu dengan syaitan itu mempunyai ciri sifat yang asas yang sangat sama. Dan sinilah letaknya kelemahan kita. Dalam diri kita ini ada yang dinamakan nafsu. Tapi nafsu ini tuan-tuan macam-macam makna. Ada nafsu itu, perkataan nafsun kadang-kadang nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang menyawa mati. Ada juga nafsun itu makna hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebut dan ingatlah nama Tuhanmu Allah fi nafsika, di dalam hati kamu. Jadi nafsun juga tapi maknanya hati. Jadi nafsu yang mana? Nafsu yang bersifat dengan sifat kebinatangan, yang disebut oleh Imam Ghazali dan ulama tasawuf lain dengan istilah an-nafsu hayawaniyah. Nafsu yang dibangsakan kepada binatang. Binatang pun ada, kita pun ada. Kita tengok binatang makan, kita pun makan. Itulah nafsu, itulah. Binatang pun bergaduh, tanduk-tanduk, kita pun bergaduh. Nafsu itulah. Binatang pun kahwin, ada zuriat, kita pun kahwin, ada zuriat. Itu nafsu itulah. Ada satu lagi nafsun ini, ada satu lagi nafsun bukan lain daripada tadi, bukan makna nyawa, bukan makna nafsu binatang, tapi bermakna hati. Ini diistilahkan oleh orang-orang sufi dengan nafsun natiqah, nafsu yang berkata-kata, atau disebut juga roh ma'ani atau roh jauhari. Kadang-kadang disebut nafsun jauhariyah. Nafsu inilah yang dimaknakan dengan makna hati. Inilah yang dibebankan dengan tanggungjawab dalam agama atau taklif. Kerana di dalam diri kita ni ada nafsul jauhariyah atau nafsun natiqah atau ruh ma'ani, maka manusia itu dibebankan dengan tanggungjawab agama. Apa saja yang diperintah mesti dilakukan, apa saja yang dilarang oleh Allah maka hendaklah ditinggalkan. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, nafsul hayawaniyah ini dan nafsul natiqah atau hati itu diletakkan oleh Allah dalam tubuh kita yang sama. Kerana itulah maka kita nampak dua unsur ini berlawanan. Nafsu hayawaniyah dia akan berlawan dengan hati atau al-qalbu atau ruh ma'ani atau nafsul jauhariyah atau nafsul natiqah. Dia akan berperang. Sebab apa? Sifat hati itu dia mahu yang Allah suruh, tak mahu yang Allah larang. Jadi ini tentunya berlawanan dengan kehendak nafsul hayawan tadi, yang sentiasa mahu yang Allah larang, tak mahu yang Allah suruh. Jadi kerana itulah kita tak sedar dalam diri kita ini berlakulah satu peperangan. Dalam semasa kita duduk-duduk macam ni, semasa kita berjalan, masa kita bekerja, masa kita bergerak, masa kita berada di mana-mana, semasa kita semayang, dalam tubuh kita yang nampak tak ada apa-apa ni berlaku peperangan antara nafsul hayawaniyah dengan nafsu jauhariyah atau hati atau nafsun natiqah. Tapi biasanya nafsu yang dibangsakan kepada kebinatangan ini, nafsul hayawaniyah ini, biasanya dia lebih kuat, dikuatkan oleh syaitan. Syaitan ini membantu nafsu hayawaniyah tadi jadi kuat. Sebab itulah rata-rata kita tengok manusia ini jahat, tengok manusia yang baik itu susah. Kalau kita tengok orang-orang kafir jahat, sebab mereka bila tidak menuhankan Allah, tidak mengikut undang-undang Islam, berarti mereka jahat. Mereka jahat. Orang-orang Islam pun yang ditewaskan oleh nafsunya, hatinya kalah, pun rata-rata jahat. Sebab itulah tuan-tuan, peperangan ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam satu sabdanya, kita baru kembali dari peperangan yang kecil, kita akan pergi kepada satu peperangan yang besar, jihadul akbar. Sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Jihad akbar, jihadun nafsi, jihad hati kita melawan nafsu kita, ya. Nafsul jauhariyah, nafsul natiqah melawan nafsul hayawaniyah. Ini kata Nabi satu perang yang besar.